Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainumardia binti Muhammad dari kelas PIM 3. Hari ini saya akan menerangkan tentang salah seorang daripada Khulafa' ar-Rasyidin, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Objektif pada tajuk ini ialah yang pertama, kita dapat mengetahuilah biodata ringkas Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang kedua, kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa penting pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang ketiga ialah kita era kegemilangan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang keempat, sumbangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan yang terakhir ialah fitnah dan huru-hara pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian kita terus kepada objektif kita yang pertama, iaitu biodata ringkas Sayyidina Umar Al-Khattab. Nama beliau ialah Umar ibn Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan nama gelaran beliau ialah Al-Faruq. Kenapa Al-Faruq ini diberi gelaran kepada Umar Al-Khattab? Kerana Allah telah membezakan perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Dan gelaran ini juga diberi oleh Nabi SAW. Kemudian beliau dilahirkan pada tahun 584 Masihi di Mekah, iaitu 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah. Dan beliau wafat pada tahun 644 Masihi di Madinah. Umar Al-Khattab ini telah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, iaitu pada umur 27 tahun. Umar Al-Khattab ini adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya, dan sekiranya terjadi satu peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutuskan Umar Al-Khattab lah sebagai utusan mereka. Kemudian kita pergi kepada objektif kita yang kedua, iaitu peristiwa-peristiwa penting pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang pertama ialah peristiwa kemajuan Empayar Islam. Ketika zaman pemerintahan Umar, Empayar Islam sudah meluas sehingga ke bumi Iraq, Iran, Azerbaijan, Khurasan, iaitu bekas jajahan Parsi, Palestin dan Syria, dahulu Syam di bawah jajahan Rom, serta Mesir dan Libya di utara Afrika. Dan waktu kemajuan Empayar Islam ni juga, orang Arab ketika itu sudah mempunyai sistem kalender sendiri, iaitu sudah menamakan bulan dengan nama seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Zulhijjah dan sebagainya. Tapi mereka tidak menyatakan tahun. Peristiwa yang kedua ialah peristiwa wabak taun. Dalam satu kitab tulisan ilmuwan Islam, Al-Tahawi, dicatatkan bahawa Sayyidina Umar ingin menuju ke Syam atas sesuatu urusan. Tapi disebabkan Syam telah dilanda dengan wabak taun, dan setelah berbincang dengan sahabat, beliau memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanan beliau ke Syam. Seperti yang kita tahu, penyakit taun ini atau dipanggil kolera adalah salah satu penyakit bawaan air dan makanan yang utama, dan ia disebabkan oleh jangkitan bakteria. Mereka yang dijangkiti akan mengalami cerit-birit. Gejala yang teruk boleh membawa maut kerana dehidrasi yang teruk. Dan antara pendekatan yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam menangani dan mengawal daripada merebaknya jangkitan wabak tersebut, dan antara kaedahnya ialah larangan memasuki kawasan yang terkena wabak serta larangan keluar darinya. Kemudian patuh arahan pemimpin sentiasa kekal di rumah dan bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa yang ketiga ialah peristiwa kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab. Beberapa hari sebelum terjadinya peristiwa yang menggayat hati ini, Abu Lu'lu'ah, iaitu seorang majusi, dia telah bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab dan mengadulah mengenai jumlah kharaj, iaitu sejenis cukai yang dikenakan ke atasnya untuk dijelaskan kepada tuannya, iaitu Mughirah bin Syu'bah, agak tinggi. Kemudian apabila Sayyidina Umar mendengar pengaduan itu, Sayyidina Umar mengatakan bahawa jumlah itu agak bersesuaian dan tidak terlalu membebankan. Jadi apabila rayuan Abu Lu'lu'ah tadi tidak diterima oleh Sayyidina Umar, maka dia terus pergi dalam keadaan marah dan penuh perasaan dendam. Dan sejak hari itu dia berniat
untuk membunuh Sayyidina Umar dan hanya menunggu masa yang sesuai untuk melakukan perkara tersebut. Kemudian apabila Sayyidina Umar mengetahui tentang Abu Lu'lu'ah ini ingin membunuhnya, Sayyidina Umar ini menceritakan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menanyakan kepada Sayyidina Umar, apakah kami perlu melindungimu, wahai Umar? Tapi Sayyidina Umar kata tidak perlu. Kemudian pada suatu hari ketika Sayyidina Umar bersama para sahabat yang lain ingin mendirikan solat, ingin menunaikan solat subuh, kemudian Abu Lu'lu'ah turut masuk ke masjid dan berada di samping sahabat yang lain. Dia membawa pisau yang bermata dua dan terus marah menuju ke arah Sayyidina Umar. Apabila semakin dekat dengan Sayyidina Umar, dia terus meluru ke arah Sayyidina Umar lalu menikamnya sebanyak 6 tikaman. Kemudian Abu Lu'lu'ah ini mengetahui bahawa apabila dia membunuh Sayyidina Umar, apabila dia menikam Sayyidina Umar, dia akan ditangkap. Kemudian para sahabat mengejarlah Abu Lu'lu'ah ini sehingga berjaya, dan sewaktu sahabat berjaya menangkap Abu Lu'lu'ah tersebut, Abu Lu'lu'ah membunuh dirinya sendiri. Kemudian kita pergi kepada objektif yang seterusnya, iaitu era kegemilangan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada tahun 637 Masihi, selepas pengepungan Baitul Maqdis, tentera Islam pun berjaya menakluk kota tersebut. Kemudian padri besar Baitul Maqdis iaitu Soporius ini, dia telah menyerahkan kunci kota tersebut kepada Sayyidina Umar. Kemudian beliau mengajak Sayyidina Umar untuk bersembahyang di dalam gereja besar Kristian, iaitu gereja Church of the Holy Sepulchre. Kemudian Sayyidina Umar menolak dan sebaliknya dia menunaikan solat pada tempat yang tidak jauh daripada gereja tersebut, kerana Sayyidina Umar ini tidak inginlah mencemarkan status gereja tersebut sebagai tempat keagamaan Kristian. Kemudian 50 tahun kemudian, sebuah masjid yang digelar sebagai Masjid Umar telah dibina di tempat Sayyidina Umar menunaikan solat. Pada zaman Sayyidina Umar juga, beliau banyak melakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan Islam, seperti menubuhkan pentadbiran baru di kawasan yang baru ditakluk dan melantiklah panglima-panglima perang yang berkebolehan. Kemudian kita pergi kepada objektif yang seterusnya, iaitu sumbangan Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang pertama, Sayyidina Umar telah memperkasakan fungsi Majlis Syura. Majlis Syura ini ialah badan perundangan tertinggi negara. Kemudian Majlis Syura ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu Majlis Syura Tertinggi dan Majlis Syura Am. Majlis Syura ini ahli majlis syura yang terlibat ialah dari kalangan para sahabat yang berpengalaman seperti Ali bin Abi Thalib dan sebagainya lah. Kemudian semua perkara yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial dibincangkan dalam kedua-dua majlis syura berkenaan. Melalui amalan syura inilah Khalifah Umar Al-Khattab telah membuka seluas-luasnya peluang dan kebebasan kepada semua rakyat untuk mengemukakan usul dan pandangan demi kebaikan ummah dan negara. Yang kedua, Sayyidina Umar telah memantapkan lagi sistem pentadbiran wilayah. Semasa pemerintahan beliau, negara Islam ini mencakupi wilayah yang luas, iaitu meliputi dari sempadan negara China di sebelah timur hingga ke Eropah di sebelah barat. Kemudian Khalifah Umar telah membahagikan negara Islam kepada beberapa wilayah untuk melicinkan pentadbiran, dan Madinah menjadi pusat pentadbiran bagi seluruh empayar Islam. Yang ketiga ialah Sayyidina Umar telah memantapkan lagi sistem percukaian tanah. Cukai yang dikenakan mengikut kualiti tanah dan jenis tanaman. Kemudian ladang-ladang pertanian yang mempunyai tanah yang lebih subur akan dikenakan cukai yang lebih tinggi. Kesannya terhadap percukaian tanah ini ialah sistem pungutan cukai menjadi lebih cekap dan perbendaharaan negara semakin meningkat.
Dan sumbangan yang terakhir ialah kemajuan prasarana dan kebajikan. Beliau telah membina beberapa buah terusan seperti terusan Musa Al-Ash'ari di Iraq sepanjang sungai Tigris hingga ke Basrah. Dan kemudian sistem pos juga dipertingkatkan. Mengapa sistem pos ini dipertingkatkan? Kerana untuk memberi kemudahan kepada rakyat untuk mengirim surat antara wilayah. Kemudian kita pergi kepada objektif yang terakhir, iaitu fitnah dan huru-hara pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang pertama ialah fitnah mengenai pembahagian kain untuk membuat jubah Sayyidina Umar. Khalifah Umar pernah ditanya mengenai pembahagian kain untuk membuat jubahnya, dan beliau ini dituduh sebagai tidak adil kerana pengagihan hibah khalifahan dianggap tidak mencukupi untuk membuat jubah Umar dengan berukuran badan lebih besar daripada orang biasa. Kemudian tunjuk perasaan itu dilakukan oleh orang-orang muda di antara rakan-rakannya, sehingga kan Umar memberikan penjelasan mengenai kes yang didakwa. Umar telah menyuruh anaknya iaitu Abdullah bin Umar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan bahawa aku melihat kain ayahku tidak mencukupi. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan bahawa aku memberikan bahagianku kepada ayahku untuk mencukupkan ukuran baju ayahku. Kemudian apabila mendengar kebenaran yang dibawa oleh Abdullah bin Umar, mereka pun bangun dan mengatakan bahawa kami akan mendengar dan mentaati kamu, wahai khalifah. Fitnah dan huru-hara pada zaman Sayyidina Umar yang kedua ialah pertuduhan bahawa Sayyidina Umar ini lari dari qada Allah. Waktu itu Umar meminta untuk berbincang dengan para sahabat dari kalangan Ansar dan Muhajirin, dan akhirnya Umar memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanannya ke Syam kerana dijangkiti negara Syam waktu itu dijangkiti wabak taun. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya kepada Sayyidina Umar, apakah itu bererti lari dari takdir Allah? Kemudian Umar menjawablah, harapnya bukan engkau lah yang bertanya, wahai Abu Ubaidah. Kerana Sayyidina Umar tidak mahu berlaku perselisihan pendapat dengan Abu Ubaidah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan lagi bahawa kita lari dari ketentuan Allah, dari takdir Allah untuk menuju kepada takdir Allah yang lain. Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf kepada Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah dan mengatakan bahawa Abdurrahman mengatakan bahawa aku tahu jawapan ini. Kemudian Abdurrahman mengatakan bahawa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar taun di sesuatu tempat, jangan kamu pergi kepadanya. Jika berlaku di suatu tempat sedangkan kamu berada di situ, janganlah kamu keluar daripadanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah dibacakan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Ketika itu Sayyidina Umar bercadanglah untuk pergi ke Syam semasa wabak taun sedang merebak di sana. Tapi apabila mendengar hadis yang dibacakan oleh Abdurrahman bin Auf ini, beliau membatalkan niatnya ke sana dan berpatah balik. Kesimpulannya, Sayyidina Umar dulu pernah menentang Islam sehingga dia mengambil keputusan untuk membunuh Nabi. Tapi tiada siapa yang sangka begitu berubah hati dan keimanannya sehingga kan di akhirat kelak darjatnya diangkat menjadi sahabat-sahabat yang sama-sama membuka pintu syurga. Dan Khalifah Umar ini merupakan pemimpin yang patut kita contohi dan menjadi pemimpin negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.